Assalamualaikum. Apa khabar semua? Okay, cikgu harap semuanya sihat dan baik-baik sahaja. Okey, baiklah. Hari ni kita nak belajar apa? Okey, kita nak belajar pola ayat dasar. Okey, sebenarnya kita dah belajar dah pun tentang pola ayat dasar ini. Jadi hari ni sebagai ulangan semula. Okey, sebelum tu kita lihat dulu apa objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan yang kamu akan dapat pada hari ini. Untuk objektif, kamu akan dapat membina ayat berdasarkan pola ayat inti dengan betul dan tepat mengikut konteks. Kemudian, kriteria kejayaan yang pertama, menyatakan jenis pola ayat inti. Yang kedua, mengenal pasti pola ayat inti berdasarkan ayat yang diberikan. Dan yang ketiga, membina ayat menggunakan pola ayat inti yang diberikan. Okey, mari kita lihat apa itu pola ayat inti. Mesti ada yang tertanya-tanya kan? Tadi tajuk pola ayat dasar. Kenapa pula ini pola ayat inti? Mesti ada yang tanya. Okey, sebenarnya sama je pola ayat inti ataupun pola ayat dasar. Okey, kita tengok kat sini ya. Pola ayat inti juga dikenali sebagai ayat dasar. Jadi, sama je pola ayat inti ataupun pola ayat dasar. Pola ayat inti ialah ayat dasar yang terdiri daripada subjek dan predikat. Mesti ada subjek, mesti ada predikat. Kemudian, dia ada 4 jenis pola ayat dasar. Dia ada 4 ya. Okay, mari kita ingat semula apa yang telah kita belajar sebelum ni. Okay, ada 4. Okay, yang pertama, frasa nama tambah frasa nama. Yang kedua, frasa nama tambah frasa kerja. Yang ketiga, frasa nama tambah frasa adjektif. Dan yang keempat, frasa nama tambah frasa sendi nama. Okey, mari kita lihat contoh. Okey, kat sini cikgu dah letak subjek dengan predikat. Okey, sebenarnya macam ni ya. Bila kamu nak cari pola ayat dasar, nak tentukan pola ayat dasar sama ada dia FN tambah FN, FN tambah FK, FN tambah FA, FN tambah FS. Kita kena tahu dulu mana subjek, mana predikat. Okay, barulah kita dapat tentukan pola ayat dasar dia dengan betul. Okey, kat sini cikgu dah buat siap-siap. Subjek dengan predikat dah tentukan. Okay, kemudian kita tengok dia punya pola ayat ya. Okey, contoh yang pertama, frasa nama tambah frasa nama. Ahmad, seorang jurutera. Ahmad subjek, predikat seorang jurutera. Kemudian frasa nama tambah frasa kerja. Subjek Cikgu Rozana, predikat mengajar di SMK Raja Jumaat. Yang ketiga, frasa nama tambah frasa adjektif. Subjek sungai itu, predikat sangat dalam. Yang keempat, frasa nama tambah frasa sendi nama. Pelancong itu, subjek, predikat dari New Zealand. Okey, bila kita sebutkan tentang frasa-frasa ini, okey, maknanya katakanlah frasa nama. Okey, mesti ada kata nama sebagai inti dalam ayat dia. Okey, kemudian frasa kerja. Mesti ada kata kerja dalam frasa tersebut sebagai inti. Okey, kemudian frasa adjektif mesti ada kata adjektif sebagai inti dan frasa sendi nama mesti ada kata sendi nama sebagai inti dalam ayat tersebut. Okey, cikgu nak bagi tips. Okay, cara mudah kita nak kenal kata nama. Okay, angka itu nombor boleh digunakan untuk kita menguji sesuatu kata itu sama ada di kata nama ataupun tidak. Okey, contoh 2 orang arkitek. Okey, 2 orang. Okey, kita bagi angka kat situ, nombor 2 orang. Okey, jadi betul lah. Okey, 2 menyertai. Salah Okey, jadi itu salah. Menyertai itu ialah kata kerja. Katakanlah cikgu tukar 2 orang menyertai. Okey. Menyertai itu ialah kata kerja. Okey, kemudian 2 tinggi pun salah. Tinggi ialah kata adjektif. Okey, kemudian macam mana kita nak kenal frasa kerja? Okay, cara mudah dia ada imbuhan. Okey, imbuhan men, ber, ter dan imbuhan di ataupun merujuk kepada perbuatan. Okey, sebab ada juga kata kerja dia tak ada imbuhan. Okey, yang kata dasar dia lah. Okey, contoh makan, minum, tidur, mandi. Itu semua menunjukkan
perbuatan. Okey, kemudian cara mudah kita nak kenal frasa adjektif. Okey, biasanya frasa adjektif ni dia disertai dengan kata penguat. Okey, seperti sangat, amat, paling dan sungguh. Okey, sama ada sebelum ataupun selepas kata adjektif. Okey, tugasan. Okey, apa tugasan yang kamu kena buat? Okey, kenal pasti pola ayat dasar bagi ayat-ayat di bawah. Okey, kat sini bila nak tentukan pola ayat dasar, kamu kena kenal pasti dulu mana subjek, mana predikatnya. Okey, cikgu berikan jawapan untuk yang pertama, untuk soalan pertama. Mila dan Fira ke Dataran Merdeka untuk menyaksikan perbarisan Hari Kebangsaan. Okey, subjeknya Mila dan Fira. Mila dan Fira ialah subjek. Ke Dataran Merdeka untuk menyaksikan perbarisan Hari Kebangsaan. Itu ialah predikat. Okey. Subjek mestilah frasa nama. Okey, subjek semuanya frasa nama ya. Okey. Jadi kat sini frasa nama tambah ke Dataran Merdeka. Ke kat situ ialah kata sendi nama. Jadi frasa nama tambah frasa sendi nama. FN tambah FS. Okey, yang seterusnya kamu kena buatlah. Okey, kena pasti dulu mana dia punya subjek, mana dia punya predikat. Okey, barulah kamu dapat pola ayat dasar yang betul bila kita dah kenal pasti mana subjek, mana predikat. Okey, sebab kalau kamu kenal pasti salah, nanti jawapan kamu pun akan salah. Tugasan kedua, bina ayat dengan menggunakan pola ayat dasar di bawah. Okey, FN tambah FN, FN tambah FK, FN tambah FA, FN tambah FS. Okey, kalau tak tahu nak buat ayat yang panjang, buat saja ayat yang mudah. Okey, ayat mudah saja. Okey, contohlah frasa nama tambah frasa nama. Ayah saya seorang tentera. Okey, contoh ayah saya ialah subjek, frasa nama, predikat, seorang tentera, frasa nama. Okey, jadi kamu buat saja ayat yang mudah untuk kamu gunakan pola ayat dasar itu. Okey, nak menunjukkan mana dia pola ayat dasar yang kamu katakan FN tambah FN, FN tambah FK, FN tambah FA dan FN tambah FS. Hari ini cikgu nak bagi peribahasa. Hancur badan dikandung tanah, budi yang baik terkenang juga. Okey, maksudnya budi bahasa yang baik tidak akan dilupakan orang walaupun sudah mati. Jadi maknanya kita kenalah sentiasa buat baik. Okey, ubahlah diri kita kepada yang lebih baik. Okey, jadilah orang yang ada budi bahasa, orang yang ada adab, orang yang suka buat kebaikan. Sebabnya orang akan sentiasa ingat kita. Okey, sebut nama kita walaupun kita sudah tiada lagi di dunia ini. Okey, jadi itu sahaja untuk hari ini. Kita ulang semula iaitu pola ayat dasar. Okey, kalau kamu masih tak faham, okey, boleh tanya cikgu. Okey, boleh PM cikgu. Okey, nak WhatsApp boleh, nak Telegram boleh. Okey, boleh. Jangan malu, jangan segan. Sebab kalau kamu malu nak tanya, sedangkan kamu tak faham, kamu akan buat benda yang salah. Okey, jadi jangan malu untuk bertanya bila nak belajar ni. Okey, malu bertanya, sesat jalan. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Jaga diri, jaga kesihatan. Bye.